Okey, kelas kita sambung lagi untuk tajuk numerical solution of equations. Okay. Jadi nanti boleh refer kepada modul. So many mathematical problems lead to solving equations. Okay. Jadi ialah kita nak solve equation lah. However, for many equations, no simple or exact method exists. Okay. Macam cikgu dah terangkan sebelum ni, kita boleh guna factorization kan, untuk kita selesaikan satu-satu equation. Tapi kalau katakan kita tak boleh nak factorize dia, therefore numerical methods have to be used to find approximate solutions. Jadi kita akan gunakan numerical method, iaitu method of iteration dan juga Newton-Raphson method, yang mana kita akan dapat satu estimated root, iaitu root yang the estimated root ini dia akan menghampiri root yang sebenar lah, yang sebaik mungkin yang kita boleh cari gunakan dua kaedah yang ada dalam numerical method lah. Okay. An equation which involves indeterminate x can be rearranged to take the form fx sama dengan kosong. Jadi first of all kita kena rearrange dia, that equation menjadi fx sama dengan kosong. A root of the equation is a value of x for which fx takes the value 0. And then kita boleh sketchkan fx kita tu tadi, dan kita boleh mark lah dekat mana dia akan memintas paksi x. So that one will be the root of the equation. So dalam case ini, kalau katakan kita ada equation yang tak boleh nak factorize dan sebagainya, jadi kamu boleh sketchkan grafnya, kemudian kita nak cari dekat mana location untuk estimated root itu. Okay, mungkin root kita itu akan berada di antara nombor 1 dan 2 kan. So yang itu adalah kita punya macam first estimate, ataupun step pertama ialah kita locate dulu dekat mana root itu berada, dan baru kita akan buat followed by the estimation method tu tadilah, yang mana kita akan menghampiri kepada root yang sebenar tu tadi. Okay. So one useful way to locate the roots of the equation fx sama dengan kosong is to draw the graph y sama dengan fx. Yang itulah kita akan lukiskan graph y sama dengan fx, dan kita tengok dekat mana dia akan intersect the x-axis. The roots are the x-coordinate of the points where the graph of y sama dengan fx cuts the x-axis. Okay. Consider a function which is continuous on the interval pq. Okay, so if f is a continuous function on the interval pq, and fp and fq have opposite signs for distinct values of p and q, then there is at least one root of the equation fx sama dengan kosong between p and q. Okay. Jadi maksudnya kita ada satu maklumat kalau katakan kita ada so ini paksinya lah. So katalah paksi saya macam ni. Okay, katalah yang ini adalah saya punya y sama dengan fx. Okay, y sama dengan fx. Okay, jadi masa dia memintas paksi x ini, so yang ini adalah kita punya root of the equation lah. Okay, so katalah root itu diberi sebagai alpha. Jadi maksudnya katalah yang kita dah ambil tu, katalah dia terletak di antara A dengan B. Jadi kalau saya bawa turun, kat sini adalah saya punya FA. Okay, manakala yang dekat atas ni yang di sini ni adalah saya punya FB. Okay. Jadi kamu tengok bila satu graf itu dia memintas sahaja paksi X, maka dia akan ada perubahan tanda. Kalau kita tengok FA ni dia bernilai negatif, manakala FB tu dia akan bernilai positif. Okay. Jadi kalau ada perubahan tanda di antara FA dan juga FB, satu negatif lepas tu jadi satu positif, maksudnya graf itu telah pun melalui paksi X. Okay. Maksudnya akan ada satu root, iaitu alpha yang terletak di antara A dengan B. Okay. Itu satu cara lah, iaitu kita akan jadi kita anggapkan yang ini adalah fx sama dengan kosong lah, ketika dia melalui paksi x. Dan satu cara lagi, alternately rearrange fx sama dengan kosong in the form gx sama dengan hx. Kita boleh juga pecahkan graf fx sama dengan kosong tadi menjadi
dua graf yang berasingan di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan caranya ialah kita akan sketch both graphs on the same diagram. Selepas itu kita akan ambil intersection point of the two graphs, tandakan dia punya point of intersection, dan kita bawa turun ke bawah, kita go down vertically sampai dekat paksi X, dan yang itu will be the location of the estimated road. Yang itu pun boleh juga. Kalau susah kita nak buat single graph, dan kita buat two graph lah. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita boleh tengok kepada example 1. Example 1 yang diberi kat dalam tu, on the same axis, sketch the graph of y sama dengan ln x. Dalam soalan ni kita diminta sketch the graph ini, dan satu lagi adalah y sama dengan x kuasa 2 tolak 3. So ini diminta kita sketch graph itu on the same diagram. Jadi caranya, kamu akan tak semestinya menggunakan kertas graf. Lebih elok kalau nak gunakan kertas graf, tapi kalau tak ada kertas graf pun tak apa. Maksudnya kita kena gunakan scale yang agak tepat lah. Kamu boleh gunakan pembaris, macam kamu boleh buat satu, kan, tandakanlah dengan scale yang betul lah, jarak yang sama macam tu, kan. Kita ambil few values of x lah. Kemudian kita adalah 1, 2, 3 macam tu lah. Jadi untuk graf y sama dengan ln x ni, kita tahu bila x sama dengan 1, so ln x ni, y tu akan sama dengan 0. Jadi nanti kamu carilah untuk macam apakah nilai ln 2 bila x sama dengan 2. Nilai ln 2 tu berapa? Kemudian kita tandakanlah, katalah ln 2 kat mana, ln 3 tu dekat mana, ln 4. Kemudian kita simply akan macam kita sketch lah graf itu. Tapi macam agak-agak lah, tak payah tunjukkan yang apa tu, all the points yang kan, dengan tak payah tunjuk sangat lah. Cuma kita nak graf kita ni biar agak tepat lah, walaupun tak menggunakan kertas graf. So yang ini adalah graf y sama dengan ln x. So nanti satu lagi kamu akan ada graf y sama dengan x kuasa 2 tolak 3. So yang ini kalau saya factorize dapat tolak ini, dan juga x tambah set 3. Set 3 tu dia berapa? Nilai dia ialah 1 point something lah kat sini. So lebih kurangnya dia akan cross kat sini, kemudian melintas pada 3 kat sini, kemudian dia akan naik macam ni lah. So dekat sini adalah negatif 3. Dekat sini adalah negatif set 3. Dia akan melintas kat sini, dan satu lagi melintas pada set 3. Jadinya dah selesai lah kita punya proses untuk sketching both graphs. Kemudian write down the number of rows of the equation. Dia minta kita cari apakah number of rows untuk satu equation ln x samalah dengan x kuasa 2 tolak 3. Dia bagi kita satu equation. So this is the equation. Ini adalah equationnya. Jadi maksudnya sekarang ni dia sebenarnya kalau kita nak tengok dia punya fx asal, kita boleh pindahkan macam ni lah. Tolak x kuasa 2, sini tambah 3. So ini sama dengan kosong, kan. So ini sebenarnya adalah dia punya fx, ataupun dia punya equation lah, fx sama dengan kosong yang kita nak selesaikan. Tapi dalam case ini, senang tak kalau kamu nak sketchkan graf ini? Ln x tolak x kuasa 2 tambah 3. Cikgu rasa ini sangat susah. Kita nak sketch, kita pun tak tahu macam mana dia punya curve sketching. So ideanya adalah sebenarnya kita akan pecahkan graf yang asal ini kepada dua bahagian. Maksudnya saya pindahkan yang ini ke sebelah kanan persamaan. So kita akan dapat bentuk yang begini. So saya dah ubah suai daripada fx sama dengan kosong sebagai yang ini, ln x sama dengan x kuasa 2 tolak 3. Jadi ideanya adalah kalau kita gunakan single graph tadi, kita akan buat titik persilangan di antara graf ini dengan paksi x untuk kita locate dekat mana road itu berada. Kita nak estimate road itu. Tapi sebab susah nak gunakan single graph, so why not kita pecahkan dia menjadi
dua bahagian macam ni. Persamaan yang sama tapi menjadi dua bahagian, so that kita boleh sketch graf y sama dengan ln x dan juga graf y sama dengan x kuasa 2 tolak 3 on the same diagram, macam mana yang diberi dalam soalan A. So daripada sini, daripada curve sketching ini yang menggunakan scale yang agak tepat ini tadi, kita dapati bahawa graf itu dia akan intersect at 2 points, dua kali intersection dia. Jadi maksudnya untuk nilai-nilai intersection ini, bila kita bawa naik ni yang cikgu terangkan tadi, bawa naik, letak dekat sini, kemudian yang ini intersection kita bawa turun pergi kepada paksi X. Jadi dua nilai X dekat sini will be the estimated root. Kalau katakan kamu lukis betul-betul cantik dekat kertas graf ikut scale yang memang tepat, dan kamu akan terus dapat dua root untuk equation yang ini. Kalau yang ini kita guna single graph saja, saya pun tak tahulah macam mana graf dia. Mungkin graf ni macam gini ke, not like this lah, tak tahulah macam mana graf dia, mungkin gini-gini ke, macam ni ke, contohlah. So dia akan memintas, mungkin dia akan memintas dua kali. So dua nilai yang you dapat, yang ini menggunakan single graph, iaitu ln x tolak x kuasa 2 tambah 3 ni, single graph ni yang susah kita nak plotkan tu. Bila dia memintas paksi X pada dua nilai ni, samalah juga dengan kita pecahkan dua yang benda ni, kita pecahkan kepada dua dan kita sketch dua-dua graf ini on the same diagram. So kamu akan dapat dua nilai X kat sini nanti kan. Yang ini akan sama dengan nilai X yang kita dapat menggunakan single graph. Tapi disebabkan yang ini susah untuk kita sketch, maka kita akan gunakan kaedah pecahkan kepada dua graf yang mudah untuk kita sketch. Jadi kita boleh sketch graf ini on the same diagram dan dapat dia punya estimated root. So kalau kamu katakan kamu menggunakan kalau kamu gunakan scale yang betul, maka kamu akan nampak nanti tempat yang dia intersect tu dekat sini ni, nilainya tu, that estimated root tu will lies between 1 dan 2. Yang saya punya ni mungkin tak berapa tepat lah, kurang tepat sedikit lah. Mungkin dia sebenarnya terletak di antara 1 dan 2 lah. Tempat titik persilangan tu dia akan terletak di antara nilai 1 dan juga nilai 2. That's why cikgu suruh kamu gunakan scale yang agak tepat, supaya daripada curve sketching itu sendiri kamu dah nampak dah bahawa that intersection point will lies between 1 dan 2. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian apa lagi yang diminta dalam soalan ni? Show that the equation ln x sama dengan ini has a root between 1 and 2. So ada dua kaedah lah untuk kita show root dia terletak di antara 1 dan 2 tu. Satu adalah kita menggunakan kaedah graf ni tadi. Kaedah graf. Jadi saya lukis balik lah, yang ni mungkin tak berapa jelas. So kalau kaedah graf ni tadi, saya lakarkan y sama dengan ln x tadi. Kemudian saya akan sketch pula satu lagi graf, iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 3. So dekat sini adalah negatif 3. So dekat sini kita akan dapat two intersection points lah untuk dua-dua graf ini. Jadi kalau kita bawa turun ke bawah nanti, kalau kamu gunakan scale yang tepat, boleh cubalah. Kamu akan dapati bahawa dia punya estimated root, dia ada dua lah estimated root, satu dekat sini dan satu lagi kat sini. Yang ini, yang satu lagi ni mungkin kamu dapat dia akan terletak di antara 1 dan 2. Jadi bila dia minta kita show dia terletak antara 1 dan 2, kamu boleh gunakan kaedah graf untuk tunjukkan. Ataupun satu cara lagi ialah kita cuba identify dia punya fx. Ini adalah persamaan yang dibagi tadi, x kuasa 2 tolak 3. So bila kata nak identify fx, kita mesti jadikan sebelah kanan ni mesti jadikan kosong. Jadi kita bawa ke sebelah sana, so dia akan jadi yang inilah kan. So sama dengan kosong. So inilah yang kita punya fx. So this is our fx. Jadi fx ni adalah ln tak ada x ln x tu lah.
ln X tolak dengan X kuasa 2 tambah 3. Okey, satu cara lagi selain daripada itu, kamu boleh juga gunakan, kalau nak tunjuk dia terletak antara 1 dan 2, maka kita akan tunjukkan F1 sama dengan ln 1, kemudian tolak dengan 1 kuasa 2, kemudian tambah 3. Okey, ni berapa nilainya? F1 ni kita dapat 2. Okey, kemudian kita gunakan pula F2. F2 tu adalah ln 2, kemudian tolak dengan 2 kuasa 2, okey, tambah 3. Saya dah kira nilai ni lebih kurangnya negatif 0.3069. Jadi kamu tengok dekat sini there's a change of sign between F1 and F2. Jadi menunjukkan there is a root lies between 1 and 2. Okay. Jadi ada perubahan tanda daripada positif menjadi negatif. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, antara dua-dua nilai ni, yang mana lebih dekat dengan kosong? Yang mana lebih dekat dengan kosong? Maksudnya katalah macam ni contohnya. Okey, ini nilai 1, kemudian sini nilai 2. Okey. Kalau kamu tengok dia ada perubahan tanda, okey. Maksudnya daripada satu positif, silap-silap saya punya ni, satu positif menjadi satu negatif. Okey. Jadi maksudnya satu positif dan satu negatif. Nilai yang positif yang ini kita kena tengok yang mana yang lebih dekat dengan kosong. Okey, kalau yang lebih dekat dengan kosong adalah nilai ini kan. Jadi maksudnya root kamu itu dia akan berada berhampiran dengan 2. Lebih hampir dengan 2 berbanding dengan 1. Okey, sebab yang ini nilai dia jauh daripada kosong. Sebab yang kita nak cari tu bila dia intersect dekat paksi X ni, dia akan jadi efek sama dengan kosong kan. Okey. Dan kalau untuk menunjukkan bahawa dia terletak antara 1 dan 2 itu, kita boleh gunakan perubahan tanda ni sajalah. Ada perubahan tanda di antara F1 dengan F2. There's a change of sign between F1 and F2. Then it is shown that there is a root lies between 1 and 2. Okay. So kaedah perubahan tanda ini kamu boleh juga gunakan. Jadi dalam soalan, kalau dia tak minta by graph sketching show that the roots lies between 1 and 2, kamu boleh gunakan kaedah ini. Yang ini lebih mudah, pelajar pun lebih suka. Tapi kalau dalam soalan dia minta gunakan graph sketching, maka kamu kena gunakan graph sketching dan tunjukkan bahawa intersection itu dia akan terletak di antara nilai X yang macam 1 dan 2 macam ni lah. Okay. Jadi yang ini kamu pilih lah mana satu nak guna. Jangan tunjukkan dua-dua. Kalau dah ada graph sketching, then boleh gunakan graph sketching saja. Okay. Sama ada nak guna ini ataupun nak guna yang di sini. Okay. Tapi tak apalah kalau katakan kamu dah buat curve sketching and then rasa tak puas hati, nak tunjukkan lagi, nak buktikan lagi dengan kaedah perubahan tanda ni, change of sign ni, maka boleh je, tak ada masalah. Okay. Jadi nanti lepas kita dah dapat orang kata location of the root. So first kita kena tahu location of the root. Katalah root kita terletak antara 1 dan 2. Selepas itu baru kita teruskan dengan approximation method ataupun numerical methods tu tadi. Sama ada kamu nak gunakan kaedah iteration ataupun Newton-Raphson method supaya kita akan dapat menghampiri root yang sebenar. Jadi untuk dua-dua kaedah ini kita akan ada satu orang kata first estimate. Kita akan guna satu nilai sebagai kita punya first estimate, dan nanti kita akan buat satu macam iterative process lah, proses yang berulang-ulang. Daripada first estimate tadi kita akan menghampiri kepada root yang sebenar. Dia akan daripada X0 nanti jadi X1, X1 nanti jadi X2, X2 itu akan semakin menghampiri kepada root yang sebenar sampailah akhir sekali kita dapat the estimated root. Jadi itulah yang kita akan buat dalam numerical methods ini. So lepas ni cikgu akan ajar tentang method of iteration.